好的，那我们还是回归到正题。今天我要分享的是，主题是爱不值得爱的人。Jadi kita akan balik ke topik awal. Hari ini yang kita akan bahas itu adalah mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. 我要通过三个部分，一个是爱的定义和怎样爱不值得爱的人，还有传播爱这三个部分分享。Jadi ada tiga hal utama yang akan dibahas hari ini. Yang pertama itu pengertian dari kasih itu. Yang kedua bagaimana mengasihi seseorang yang tidak layak dikasihi. Dan yang ketiga itu adalah menyebarkan kasih itu. 那我们今天的主题是爱不值得爱的人。Topik kita hari ini adalah mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. 中文的话，它是这样的一个顺序，就是有主语、谓语和宾语。Kalau bahasa Mandarin itu strukturnya itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. 那么主语呢，指的就是我、你、我、他。Kalau berbicara mengenai subjek itu akan kaitannya adalah saya, kamu, dia. 中文的谓语呢是动词，比如说爱呀，或者我做、我吃饭呀，这样意思。Kalau predikat di Mandarin itu adalah satu kata kerja. Misalnya makan, saya melakukan sesuatu. 但是这个话里面有一个问题是什么呢？说爱不值得爱的人有一个谁爱不值得爱的人。Tapi ketika kita bicara mengenai orang mengasihi yang tidak layak dikasihi, di sini kita bertanya siapakah subjeknya, siapa dan kepada siapa yang tidak layak. 当然，我们这个话题给我的时候，想要给大家说明我们怎么去爱不值得爱的人。Ketika topik ini berikan kepada saya, pemikiran saya adalah bagaimana kita mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi. 刚才说的主语呢，可以是我，可以是你，也可以是其他人。Ketika kita bicara subjek, tadi kita udah sempat bahas bahwa itu bisa berarti saya, bisa berarti kamu, bisa berarti dia. 那我们都是信神的人，我想通过两个，一个是我，一个是神，来给大家解释一下。Kita adalah orang-orang orang-orang umatnya Tuhan, karena itu kita akan berbicara mengenai saya dan mengenai Tuhan. 路加福音10章里面有一个律法师过来找耶稣说，我该怎样做才可以承受永生？Di Lukas 10 ayat 27 sampai 28 ada orang yang mencari Tuhan dan bertanya bagaimana supaya bisa mendapatkan hidup yang kekal itu. 然后这个人回答耶稣说，要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。Orang itu menjawab harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Dan 呃 kasih sesama manusia seperti diri sendiri. 耶稣对他说：“你回答的是，然后你这样行吧。” Dan Yesus menjawabnya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. 也就是说，这个人他要爱谁呢？他要按照圣经上所说的，要全部都要做到。Orang ini harus mengasihi siapa? Orang ini harus berdasarkan firman Tuhan melakukan semuanya itu. 但是说神爱不值得爱的人，神的爱是什么呢？Ketika mengatakan Tuhan mengasihi orang yang tidak layak dikasihi, mengasihi siapa? 各位，神的爱是约翰一书4章10节里面是这样说的。Eh, Kasih Allah itu bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. 说不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
有人的爱，也有神的爱。Ada kasih manusia dan ada kasih Allah. 那么人的爱是有极限的，Kasih manusia itu ada batasnya. 比如说我爱我的妻子，如果我的妻子对我不好，如果我的妻子在外面找男人的话，那我还会再爱她吗？Jadi misalnya saya mengasihi istri saya, ketika istri saya tidak tidak berbuat baik terhadap saya atau mungkin di luar ada eh, pria idaman lain, apakah saya tetap akan mengasihi dia? 你说人的爱是有条件的，Kasih manusia itu ada syaratnya. 但是圣经里面路加福音里面，这个人找耶稣跟耶稣对话，耶稣也告诉他了答案，但是他却听不懂。Eh, di dalam Lukas, orang ini bertanya mengenai kasih itu setelah Yesus menjelaskan, dia masih tidak mengerti. 然后耶稣对他做了一个比喻，Dan kemudian Yesus memberikan perumpamaan ini. 耶稣对他比喻说，有一个人从耶路撒冷去耶利哥，然后在路途当中遇见了强盗。Dan Yesus memberikan satu perumpamaan, ada satu orang dari Yerusalem hendak turun ke Yeriko. Dia bertemu dengan perampok 结果被强盗给抓住，打了个半死。dan ditangkap dan dipukuli hingga hampir mati. 然后圣经里面说有一个祭司过去了，没有救他。Dan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ada seorang imam yang melewati tempat itu. 然后有一个利未人过去了，也没有救他。Dan ada juga orang Lewi yang melewati tetapi juga tidak menolong dia. 最后一个好撒玛利亚人，然后把他救下来了。Kemudian yang ketiga adalah orang Samaria yang baik hati lewat dan menolong dia. 那各位，我们看这里面有三个人，Dan kita boleh melihat di dalam cerita ini ada 3 orang. 有祭司，有利未人，有好撒玛利亚人。大 Ad- 家，我是哪一个人呢？ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria yang baik hati. Dan saya itu adalah orang yang mana? 或者我们可以说是我应该是哪一个人呢 Atau mungkin lebih tepatnya saya itu seharusnya orang yang mana? ？OK，大家可以回答一下吗？可以选择一下。如果 Uh, 是一的话，可以打一；用二的话，可以打二；用三的话，可以打三。或者这 uh, 三个人我都不是啊。Oke, mungkin teman-teman boleh partisipasi, boleh ketik kalau merasa satu, ketik satu, yang kedua boleh ketik dua, yang ketiga boleh ketik tiga, ataupun tiga-tiganya bukan saya juga boleh. 大家选第几呢？呃，我这个我在教会里面也，我是从小就是5岁的时候就来到教会。Saya sudah datang ke gereja itu sejak saya usia 5 tahun. 我在教会里面听的最多的解释是，让我们都做好撒玛利亚人。Di dalam gereja tentunya saya udah mendengar banyak sekali kita harus menjadi orang Samaria yang baik hati. 我们一定要像好撒玛利亚人见死不救，不能这样像别人一样见死不救，一定要帮助别人。Jadi kita harus seperti orang Samaria yang baik hati ketika melihat orang yang kesusahan, kita harus menolong dia, tidak boleh istilah berpangku tangan. 这个可能是我们听到最多的一个解释了。Ini pastinya adalah satu penjelasan yang sering banget yang kita dengar. 但是今天我们的主题是爱不值得爱的人。Tetapi topik kita hari ini adalah mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi. 那如果别人对我不太好，对我不尊重，对我不礼貌，也对我有这个就是给我一些陷阱的话，我还会爱对方吗？Mungkin apakah ketika orang itu tidak baik, tidak hormat, tidak berbuat jahat terhadap saya, apakah saya masih tetap bisa mengasihi orang tersebut?
所以我们的爱是有条件的。Karena itu kasih kita itu adalah kasih yang bersyarat. 但是我今天想告诉大家的一个部分就是，什么样的人才能够爱这个被强盗打得半死的人呢？Yang saya mau bagikan hari ini adalah orang seperti apa yang bisa menolong em, orang yang terluka ini. 答案就是这3个人里面没有一个是我。Jawabannya adalah dari 3 orang ini tidak ada satupun adalah saya. 那各位，我们是哪一个呢？Dan setiap kita itu yang mana? 我们就是被强盗打得半死的人。Kita adalah orang yang dipukuli hampir mati itu. 大家为什么这里面说祭司没有救他，利未人没有救他呢？Di sini kenapa dikatakan orang Lewi, imam tidak menolong dia, orang Lewi juga tidak menolong dia? 大家看到这个是应该都不陌生，这个是圣经里面所说的会幕。Ini adalah satu satu gambaran bait Allah di waktu dulu. 会幕是做什么用的呢？Tabut perjanjian itu sebenarnya fungsinya apa? 会幕里面有祭司，也有利未人。Di dalam bait Allah itu ada imam, ada juga orang Lewi. 在会幕里面呢，是人们有罪以后，然后要在会幕里面献祭，然后赎掉自己的罪。Jadi di dalam tempat ini orang yang berdosa harus masuk dan mempersembahkan korban penebusan dosa, kemudian diampuni. 所以在圣经里面，利未记4章里面有赎罪的一个条例。Di dalam di dalam kitab Lewi利未记，kita bisa melihat satu 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 tahapan penghapusan dosa. 也，那么人有罪之后呢，圣经里面说，有罪以后就要牵一只没有残疾的母山羊，Ketika orang sudah berdosa, dia harus mempersiapkan kambing betina yang tanpa cacat 然后要按手在这个羊的头上。dan harus meletakkan tangannya di atas kambing tersebut. 那我们都知道，按手在教会里面给牧师、给长老或者有这个案例执事的话，都要按手。Ketika kita bilang tumpang tangan, biasanya di gereja, apakah mungkin itu pendeta maupun majelis harus meletakkan tangan. 但是这里面说按手在羊的头上，Tetapi di sini dikatakan adalah meletakkan tangan di atas kepala kambing. 那为什么要给羊按手呢？Kenapa harus meletakkan tangan ke atas kepala kambing? 圣经里面说，利未记16章里面说，两手按在羊的头上，承认以色列人诸般的罪过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上。Jadi di dalam kitab Imamat di sini dikatakan bahwa segala dosa itu, kesalahan itu ditaruh di atas kepalanya kambing ini. OK，按手的话说，这个罪就归到哪里？归到这个羊的头上。Ketika kita meletakkan tangan di atas kambing, berarti dosanya itu berpindah ke atas kambing ini. 好，大家可以看一下屏幕里面这个人，他按手之后呢，这个罪就过到了羊的身上了。Kita boleh lihat di layar ketika tangan diletakkan, maka dosanya berpindah dari manusia itu kepada kambing itu. 然后神说，有罪的话，罪的工价是死。Kita boleh lihat bahwa di dalam kitab Roma bahwa upah dosa itu adalah maut. 然后这只羊就要被杀掉， Dan kambing ini akan dibunuh 因为它成为了替罪羊。 karena dia adalah satu korban penebusan dosa.
所以圣经说要把他的血抹在坛的四个角上。Dikatakan bahwa darah tersebut harus eh, eh, di dibubuhkan pada tanduk-tanduk mesbah 说要把剩下的血倒在坛的角那里。dan selebihnya darah tersebut harus dicurahkan di bagian bawah mesbah. 那为什么要把血抹在这个角上呢？Kenapa harus dibubuhkan di tanduk-tanduk mesbah korban bakaran? 圣经里面说，人的罪记录在两个地方，Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dosa itu dicatat di dalam dua tempat. 说一个是铭刻在他们的心板上，另一个是坛角上。Yang pertama adalah pada loh hati mereka dan yang kedua adalah tanduk-tanduk mesbah. 这个祭坛上的角是神纪念的地方，Eh, Tanduk-tanduk mesbah ini adalah satu peringatan Tuhan. 然后这底下的心板上呢，就是我们纪念的地方。Di lantai tersebut adalah yang kita peringati. 比如说，人有罪的话，神知道，我也知道。Misalnya ketika orang berdosa, Tuhan tahu dan kita sendiri juga tahu, manusia sendiri juga tahu. 所以神说要把这个血抹在这个角上。Karena itu Tuhan bilang darah ini harus dibubuhkan di tanduk itu. 那为什么要抹血呢？Kenapa harus membubuhkan darah? 因为神说，若不流血，罪就不得赦免。Karena Tuhan berkata bahwa tidak ada penumpahan darah, maka dosa itu tidak bisa diampuni. OK，那我们看，在这个坛角上都要抹血。Kita lihat ya, jadi di tanduk mesbah itu harus dibubuhkan darah. 现在坛角上抹上了血，Dibubuhkan darah dari kambing itu 说把剩下的血倒在坛的角那里。dan yang selebihnya itu harus dicurahkan di bagian bawah mesbah. 然后呢，神说，然后要把这个羊给焚烧掉。Dan kemudian kambing ini akan dibakar. 然后说为他赎罪，他闭门赦免。Dengan demikian mengadakan pendamaian dan dia akan beroleh pengampunan. 那么再往后看的时候，会有这个一年一次为以色列百姓赎罪的。Dan kemudian kita lihat bahwa setiap tahun akan ada sekali ada korban pendamaian atau penebusan dosa itu. 由祭司长一个人做代表，代表以色列百姓，然后来赎罪。 Jadi setahun sekali ada imam yang akan mengadakan pendamaian bagi OK，那这个献祭的事情一直坚持了多少年呢？ uh, untuk persembahan korban ini sudah berlanjut berapa tahun? 坚持了1500年，Sudah bertahan 1.500 tahun 一直到耶稣降生为止。 sampai Tuhan Yesus lahir. 那么希伯来书里面是这样说，你可以读一下这印尼文吗？就不读中文了。 Oke, kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 1 sampai 2. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. 这里面说的意思就是旧约在会幕里面献祭，它只是一个影子、影像。 Di sini dikatakan bahwa setiap kali persembahan itu dilakukan itu adalah satu gambaran. 那么真相是什么呢？
Yang sebenarnya itu apa? 大家现在能看到我的 PPT，这个只是一个影像，Yang kita lihat di dalam PPT ini adalah satu gambaran. 真相是哪里呢？Yang sebenarnya itu yang mana? 真相是在我的电脑里。Yang sebenarnya itu yang ada di dalam komputer saya. 那么耶稣出生了，Tuhan Yesus lahir. 耶稣出生的目的是什么呢？Tujuan dari Yesus lahir itu apa? 说他要将自己的百姓从罪恶里救出来。Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 那么有一天，耶稣呢，见了施洗约翰，Eh, ada satu kali waktu Yesus bertemu dengan Yohanes Pembaptis. 说你给我施洗吧。Eh, dan dikatakan bahwa Yesus bilang, kamu baptis saya. 大家应该记得，这是马太福音3章的内容。Eh, semuanya pasti tahu ya, Matius 3. 施洗约翰说不可以，我应该到你那里去受洗，你为什么到我这里来呢？Tetapi di Yohanes Pembaptis bilang seharusnya saya yang datang kepadamu untuk dibaptis, bukan malah sebaliknya. 但是耶稣却说了一句这样话，说你当这样尽诸般的义。Tetapi Yesus berkata, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. 耶稣没有罪，Yesus tidak ada dosa. 耶稣是神的儿子，Yesus adalah anak Allah, 但是他要替人赎罪。tetapi dia mau mewakili orang menanggung dosa tersebut. 那么就像一只羊要替这个人赎罪一样，Akan seperti kambing yang mewakili manusia menanggung dosa-dosa tersebut. 旧约的时候，人们按手在羊的头上，这个罪就过到了羊的身上。Di dalam perjanjian lama, ketika manusia meletakkan tangan di atas kambing, maka dosa itu berpindah kepada kambing tersebut. 新约的时候是施洗约翰代表着全人类，然后按手给施洗给耶稣，把全人类的罪都过到了耶稣的身上。Di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis itu menaruh tangannya di atas kepala Yesus, mewakili semua manusia untuk menaruh dosa, memindahkan dosa seluruh manusia kepada Yesus. 那么人的罪都到了耶稣的身上， Dan dosa manusia itu sampai kepada Yesus. 也就是说，把我们的罪都归给了耶稣。 Jadi semua dosa itu dipindahkan ke tubuh Yesus. 那么在约翰福音1章29节里面是这样说：Di dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan demikian. 说次日就是第二天， Pada keesokan harinya, 耶稣又经过了约旦河， Yesus melewati lagi Sungai Yordan ini. 然后约翰还在给人施洗。 Dan Yohanes berseru untuk orang membaptiskan dirinya. 但是约翰看见耶稣之后，向着人们说：“你们看，这是神的羔羊，除去世人罪孽的。” Dan Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. 各位，约翰说：“看呐，这是神的羔羊。” Yohanes berkata, lihatlah ini anak domba Allah. 神的羔羊是做什么用的呢？ Anak domba Allah itu untuk apa? 是除去世人罪孽的。 Dia yang akan menghapuskan dosa seluruh manusia. 其实印尼文圣经和中文圣经还是有一点点不一样。 Untuk Alkitab bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin ada sedikit perbedaan. 因为中文的这个文字语言的文化比较长远一点， Karena di dalam tekstur bahasa Mandarin itu lebih jauh, lebih 所以他 mendalam. 表达一个东西的时候，他就表达的很深刻。 Jadi ketika menyampaikan sesuatu itu sangat mendalam. 圣经里面说，除去或做什么背负，就是把
背负的意思。Eh, eh,啊，itu menghapus itu adalah kayak menanggung, menanggung dosa tersebut. 就是耶稣把我们的罪都背走了。Yesus sudah menanggung atau membawa pergi dosa kita. 那各位，这里面好撒玛利亚人是谁呢？Di dalam cerita ini orang Samaria yang baik hati itu siapa? 好撒玛利亚人就是耶稣，Orang Samaria yang baik hati itu adalah Yesus. 我们就是被强盗打得半死的人。Kita adalah orang orang yang hampir mati dipukul tersebut. 说他动了慈心，Di sini dikatakan tergeraklah hatinya 所以把我们拯救了。dan menyelamatkan kita. 那我们前面说神的爱是什么呢？Di depan dikatakan kasih Allah itu apa? 神的爱是不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。Eh, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 然后11节才说了我们要怎么爱别人。Dan di ayat 11 dikatakan bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. 就是我们先得到神的爱，才能去爱别人。Kita terlebih dahulu menerima kasih daripada Tuhan, baru kita bisa mengasihi orang lain. 那神的爱就是他的儿子为我们的罪付出了死亡的代价。Kasih Allah itu adalah kasih anak Allah yang mati mewakili kita untuk menebus dari dosa kita. 然后后面说：“亲爱的弟兄啊，神既然这样爱我们，我们也当彼此相爱。” Di sini dikatakan bahwa saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 那我们怎样彼此相爱呢？Bagaimana kita saling mengasihi? 马可福音16章15节到16节，您读一下印尼语。Di Markus 16 ayat 15 sampai 16, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." 就是神给了我们福音，Tuhan memberikan Injil kepada kita. 那神让我们彼此相爱的意思是让我们把这神的福音再传给其他的人。Ketika kita bilang mengasihi sesama adalah kita menyebarkan Injil yang sudah diberitakan itu kepada orang-orang lain. 各位，实际上这个世界上没有我们不值得爱的人。Yang sebenarnya adalah di dalam dunia ini tidak ada orang yang tidak layak kita kasihi. 因为我们人都一样， Karena manusia itu sama. 所以在神的眼里看的时候，我们人都一样。 Karena itu di mata Tuhan kita itu manusia itu semuanya sama. 所以我们要给对方传福音的话，不会被对方的行为、被对方的好坏去阻拦。 Karena itu ketika kita mau mengabarkan Injil, menyampaikan Injil kepada orang lain, kita tidak akan dipengaruhi oleh perilaku maupun baik buruknya orang tersebut. 因为每一个人都需要福音， Karena setiap orang itu membutuhkan Injil. 佛教的人也需要福音， Orang Buddha juga memerlukan Injil. 监狱里的囚犯也需要福音。 Orang-orang yang ada di dalam penjara, mereka juga membutuhkan Injil. 各位，穆斯林也需要福音， Orang-orang Muslim juga memerlukan Injil. 也就是说，世界上所有的人都需要这样宝贵的福音。 Boleh dikatakan bahwa semua orang di dalam dunia ini memerlukan Injil. 所以，我们带着要传福音的这样的一个使命的话，没有我们不值得爱的人。
Kita membawa satu misi memberitakan Injil, karena itu tidak ada orang yang tidak layak kita kasihi. 每一个人我们都能够给他传福音，Setiap orang kita juga bisa menyampaikan Injil. 前提条件是我们先得到福音，才能够传福音。Syarat utamanya itu adalah ketika kita terlebih dahulu menerima Injil itu, barulah kita bisa mengabarkan Injil itu. 神赐给我们最大的礼物就是耶稣基督钉十字架，赦免了我们的罪。Hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. 那大家把这个礼物接收到心里，也能够分享给其他的人。Dan kita menerima hadiah tersebut di dalam hati kita dan kita bisa membagikan kepada orang lain. 好的，因为时间的原因，我就分享到这里，谢谢大家。Demikian penyampaian sharing firman Tuhan dari saya. Terima kasih. 好，好，谢谢。